Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Jiha. Pada minggu ini, kita akan belajar matematik tahun 6, tajuk pengurusan data. Itu, mari kita lihat apa yang perlu murid-murid faham dalam pembelajaran kali ini. Murid-murid mestilah boleh mentafsir data dari piktograf, carta palang dan carta pai dengan betul. Apa kriteria kejayaan yang perlu kita capai dalam pembelajaran kali ini? Pertama, mengenal pasti maklumat yang ada pada data dengan betul. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan yang ada pada piktograf, carta palang dan carta pai dengan betul. Okey, murid-murid perlu ketahui bahawa dalam tajuk pengurusan data, murid-murid perlu tahu terdapat 3 data yang perlu murid-murid ketahui, iaitu melalui piktograf, carta palang dan carta pai. Baik, kita mulakan dengan piktograf. Lihat kepada contoh yang diberi. Piktograf di bawah menunjukkan jualan kereta di syarikat Rodaria dalam tempoh masa 4 bulan. Gambar rajah menunjukkan bulan Mei, Jun, Julai dan Ogos. Setiap satu kereta mewakili 5 buah kereta. Sebagai contoh, pada bulan Mei terdapat 3 gambar kereta. Setiap satu gambar kereta mewakili 5 buah kereta. Oleh itu, berapakah jualan sebenar pada bulan Mei? Ya, betul. Sebanyak 15 buah kereta. Terus kepada soalan yang diberi. Berapakah bilangan kereta yang dijual pada bulan Jun? Ya, betul. Kenapa? Kerana 5 gambar kereta kita darabkan dengan 5 buah kereta, maka jawapannya adalah 25 buah kereta. Seterusnya, berapakah jualan kereta yang dijual dalam bulan yang jualannya terendah? Bulan berapakah yang terendah? Betul murid-murid, pada bulan Mei, iaitu 3 darab dengan 5 sama dengan 15 buah kereta. Tahniah kepada mereka yang menjawab dengan betul. Soalan yang ketiga, berapakah jumlah jualan kereta dalam bulan Jun dan Julai? Pada bulan Jun terdapat 5 buah kereta dan pada bulan Julai terdapat 4 buah kereta. Apakah operasi yang terlibat? Ya, operasi darab dan tambah. Iaitu 5 darab dengan 5 pada bulan Julai ditambahkan dengan 5 darab 5 pada bulan Jun ditambahkan dengan 4 darab dengan 5 pada bulan Julai, maka jumlah yang diperolehi adalah 45 buah kereta. Soalan yang terakhir. Berapakah perbezaan jualan kereta bulan yang tertinggi berbanding dengan bulan yang terendah? So, kita telah ketahui bahawa bulan yang terendah adalah 15 buah kereta. Okey, bagaimana kita nak tahu perbezaan? Apakah operasi yang terlibat? Ya, operasi tolak. 6 darab 5 adalah jualan pada bulan Ogos tolak dengan jualan pada bulan Mei, iaitu 3 darab dengan 5. So, jawapannya adalah 15. Sebelum kita pada slide yang seterusnya, mari kita lihat soalan yang berkaitan dengan pecahan. Hitung pecahan bilangan jualan pada bulan Julai daripada jumlah jualan. So, pada bulan Julai, kita mempunyai 20 buah kereta dan bilangan jumlah jualan adalah sebanyak 90 buah kereta. Oleh itu pecahannya 20 per 90, maka kita potong sifar dan jawapan yang terakhir adalah 2 per 9. Seterusnya, carta palang. Lihat kepada contoh yang diberi. Carta palang dalam Raja 1 menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh 3 orang jurujual pada bulan Ogos. Jurujual tersebut ialah Ayub, Amin dan Sani. Mari kita lihat apakah soalan.
Nyatakan bilangan kereta yang dijual masing-masing oleh Sani, Amin dan Ayub. Melalui carta palang, menunjukkan bahawa Ayub menjual sebanyak 12 buah kereta, Amin pula 8 buah kereta dan Sani sebanyak 10 buah kereta. Mudah bukan? Mari kita lihat kepada soalan yang kedua. Berapakah jumlah kereta yang dijual oleh ketiga-tiga orang jurujual? Apa operasi yang terlibat untuk mencari jualan? Ya, betul. Operasi tambah. 10 tambah 8 tambah 12. Apakah jawapannya murid-murid? Betul. 30 buah kereta. Soalan yang terakhir. Berapakah purata bilangan kereta yang dijual oleh seorang jurujual? Bagaimana kita nak cari purata? Kita perlu tambahkan semuanya. Kemudian bahagikan dengan 3 jurujual tersebut. Betul, 30 bahagi dengan 3 dan kita mendapat 10 buah kereta bagi setiap jurujual. Baik, soalan seterusnya. Harga kereta ialah RM40,000. Berapakah jumlah jualan kereta Amin? Amin telah menjual sebanyak 8 buah kereta. Setiap kereta berharga RM40,000. Maka jumlah jualan kereta Amin adalah RM320,000. Bagus. Jawapan kamu sama dengan jawapan cikgu. Dan yang terakhir adalah carta pai. Carta pai di bawah menunjukkan bilangan penduduk bagi Taman Baiduri mengikut pecahan bangsa Melayu, Cina dan India. Jumlah penduduk di taman itu seramai 1,000 orang. Carta pai menunjukkan peratusan bagi Melayu 75%, India 10%, manakala Cina tidak dinyatakan. Mari kita lihat apakah soalan yang diberi. Bangsa apakah yang mempunyai jumlah penduduk yang paling ramai di taman itu? Ya, betul. Bangsa Melayu. Seterusnya, berapakah peratusan penduduk berbangsa Cina? Sebelum kita menjawab soalan ini, murid-murid perlu faham bahawa setiap satu bulatan carta pai menunjukkan 100%. Oleh itu, bagaimana kita ingin mencari peratusan penduduk bangsa Cina yang tidak dinyatakan? Ya, kita perlu gunakan operasi tolak. Betul tu. Baik, kita perlu tolakkan 100 tolak 75% tolak dengan 10%. Maka jawapannya adalah 15%. Bagus. Kamu telah mula memahami cara mentafsir data melalui carta pai. Tahniah. Soalan seterusnya. Berapakah jumlah penduduk berbangsa India di taman itu? Telah dinyatakan bahawa penduduk bangsa India sebanyak 10%. Oleh itu, kita perlu tukarkan 10% kepada pecahan dan darabkan dengan jumlah penduduk taman tersebut. 10% darab dengan 1,000. Kemudian kita gunakan kaedah pembatalan sifar, buang sifar, buang lagi sifar dan kita akan mendapat jawapan 100 orang penduduk. Dan soalan yang terakhir adalah hitung bilangan penduduk berbangsa Cina. Okey, kita telah tahu bahawa penduduk bangsa Cina adalah 15%. Cara yang sama sebagaimana soalan sebelumnya. 15% darabkan dengan 1,000 orang iaitu penduduk taman. Maka kita gunakan kaedah cancellation. Sifar, kita buang sifar seperti biasa. Jadi yang terakhir 15 darab dengan 10, maka jawapannya adalah 150 orang penduduk. Okey, sebagai aktiviti pengukuhan, cikgu mahu
Kamu cuba soalan latih diri nombor 1 dan 3 dalam buku teks. Selamat belajar!